I'm super glad that I went to that school. It is a fantastic school. I'll probably send my kids to that school. Hai, Assalamualaikum. So, pada hari ini saya akan kongsikan sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang saya pegang sekarang ni, The Psychology of Money, yang ditulis oleh Morgan Housel. Beliau merupakan rakan kongsi syarikat Collaborative Fund dan pernah dinobatkan sebagai The Best in Business Award daripada Society of American Business Editor and Writers sebanyak 2 kali. Pernah mendapat New York Times Sydney Award dan merupakan kolumnis di Wall Street Journal. Di dalam buku ini, Morgan Housel mengumpulkan cerita-cerita tentang billionaire yang telah berjaya pada masa sekarang. Contohnya seperti Elon Musk, Bill Gates dan beberapa billionaire lain yang berjaya juga, di mana saya perasan terdapat 3 sikap yang mana mereka praktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, pertama, mereka menabung dan kemudian mereka konsisten menabung daripada kecil. Okey, yang kedua, mereka merupakan ahli di dalam bidangnya. Okey, yang ketiga pula, mereka mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi, di mana mereka boleh lead tim diorang untuk pergi sampai ke satu tahap yang orang panggil sebagai another level. Di dalam penceritaan ini, kita akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu no one is crazy, tiada siapa yang gila. Wang dan juga tindakan manusia terhadap wang sangatlah dipengaruhi oleh bagaimana seseorang manusia itu dibesarkan. Dia mungkin daripada life experience mereka itu sendiri, mendidikan mak ayah dari rumah. Di dalam buku ini juga menyatakan bahawa orang-orang yang bergaji kecil suka membeli tiket loteri. Mereka berfikir, aku tak habiskan duit aku, sebabnya aku pun boleh dapat duit daripada loteri ni. Jika diletakkan Jeff Bezos atau Bill Gates di dalam situasi berikut, mungkin mereka juga akan buat perkara yang sama. Kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu nasib baik. Bagi pendapat saya, nasib baik ini merupakan apabila persiapan bertemu dengan peluang. Kita ambil contoh seperti Bill Gates yang diceritakan di dalam buku ini. Kita tahu bahawa Bill Gates datang daripada keluarga yang senang, tetapi adakah ibu bapa Bill Gates tidak bekerja keras untuk itu? So, kita kembali kepada cerita Bill Gates lagi. So, Bill Gates, dia berminat dalam pelajaran sains komputer, dan kemudian Bill Gates mendapat peluang melanjutkan pelajarannya di salah sebuah sekolah yang bernama Lake School. Kemudian Bill Gates bersekolah di situ, dan di situ dia dapat momentumnya, dan kemudian dia mendapat komputer dan lagi dia explore, dia mencari perkara-perkara baru, mencari perkara yang dia tak tahu, dan kemudian terciptalah Microsoft. Mungkin semua orang mempunyai peluang, tetapi mungkin persiapan yang belum rapi. Kemungkinannya mungkin kita berpeluang juga untuk menjadi seorang billionaire, tetapi kita harus konsisten dan juga kita harus bersabar. Sebagai contoh, kita membuat satu pelaburan di usia 30-an. Kemudian jika kita tidak bersabar, so kita akan berhenti di setakat tu. Sedangkan kita boleh menjadi seorang billionaire tetapi di lingkungan usia 50-an, 60-an. So nak cakap dekat sini yang semua orang ada peluang dan semua orang mempunyai nasib yang baik. Kita tidak boleh menilai keputusan kewangan orang lain kerana setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Kenali diri sendiri dan jangan bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga, di mana bahagian ketiga ini, kalau kita ada mempelajari atau kita berjinak-jinak dengan pelaburan, kita mesti biasa dengan perkataan compounding, di mana kita menyimpan duit di dalam satu dana, kemudian akan membawa hasil yang lumayan. Saya memberikan satu analogi tentang konsep ini. Kita bayangkan satu bola salji yang kita golekkan di permukaan salji,
kemudian semakin lama kita golek, semakin besar bola salji itu akan dihasilkan. Begitulah analogi compounding ini, di mana semakin lama kita menggulingkan bola salji itu, maka semakin besar. So macam kita sekarang ni, kita ialah orang muda, di mana orang muda ni ada satu kehebatan, iaitu dia mempunyai kehebatan dari segi waktu. Kita ambil contoh seterusnya ialah Warren Buffett. Warren Buffett dia membuat konsep compounding, tetapi walaupun nilainya sedikit, tak silap saya dalam 20%, tetapi disebabkan konsistennya, dia dapat membuatkan hasil yang sangat lumayan. Contohnya kita ambil seperti Bill Gates. Bill Gates dia membangunkan Microsoft itu dalam tempoh berapa lama? Dia bukannya dalam satu malam, tetapi dia mengambil masa yang sangat panjang untuk dia mengembangkan Microsoft sehinggalah Microsoft yang kita kenal pada hari ini. Lagi lama kita kumpul, maka lebih lumayanlah pulangan yang kita akan dapat daripada konsep compounding ini. Terdapat satu ayat yang sangat familiar dengan situasi compounding ini. Semakin lama duit yang kita kumpul, maka semakin lamalah duit tu untuk habis. Dia berbeza kekayaan yang kita kumpul sedikit-sedikit dengan kekayaan yang kita dapat sekaligus macam tu. Contohnya saya boleh bagi yang kekayaan sekaligus, contoh macam kita menang loteri. So tak pelik kalau kita dengar berita ataupun khabar tentang orang yang menang loteri, di mana dia menang, kemudian tak sampai beberapa bulan ataupun minggu lepas tu dia dah jadi miskin balik. Sebabnya semakin susah untuk kita dapatkan duit tu, maka semakin susah untuk duit tu juga hilang. Seperti bahagian sebelum ini, saya ada menceritakan tentang bola salji yang telah digulingkan, tapi apa jadi kalau bola salji yang digulingkan itu dia runtuh, ataupun saya berikan nama sebagai room for error, di mana setiap perancangan pelaburan kita tidak semestinya semua berjalan lancar. Ada kemungkinan untuk kita rugi ataupun plan kita tidak berjalan seperti apa yang dirancangkan. So tidak semestinya 100% perancangan kita akan berjalan lancar. Kemungkinan dalam pelaburan kita, mungkin tahun pertama berjalan lancar, tahun kedua dia mendapatkan untung yang lebih, tetapi boleh jadi pada tahun ketiga dia berlaku kerugian, mungkin membawa kerugian sehingga 50% ataupun ke semua pelaburan kita. Kita hanya mempunyai peluang untuk setiap pelaburan, tetapi bukannya kepastian dalam setiap pelaburan yang kita lakukan, kerana skill untuk mempertahankan wang dan skill untuk mendapatkan wang ialah dua benda yang berbeza. Kita harus ingat bahawa apa yang kita laburkan ini merupakan peluang untuk mendapatkan wang, bukannya kepastian untuk kita mendapatkan wang ataupun kepastian untuk kita peroleh keuntungan yang berlipat kali ganda. 4 bahagian yang telah saya sebutkan sebentar tadi, apabila sampai satu tahap di mana kita akan sampai kepada bahagian yang kelima, iaitu when is enough. Kekayaan. Lepas satu tahap kita mengumpul kekayaan sehingga kita boleh beli apa yang kita mahu, kemudian mencari lebih banyak wang tidak semestinya membuat kita gembira. Di dalam buku Psychology of Money ada menceritakan tentang Raja Gupta, di mana merupakan CEO di McKinsey, di mana kekayaannya bercecah 200 juta USD. Kalau kita tahu 200 juta USD tu merupakan kekayaan yang wow, sangat banyak. Kalau kita sendiri dapat 2 juta USD tu, 7 keturunan kita kalau tak payah kerja rasanya boleh hidup. 7 keturunan 200 juta. Disebabkan Raja Gupta tidak tahu when is enough, so Raja Gupta membuat satu perkara illegal, iaitu beliau telah membuat satu jenayah, iaitu insider trader, di mana disebabkan oleh itu Raja Gupta dipenjarakan. Apabila Raja Gupta telah dipenjarakan, hilang aset-aset dia punya pengaruh. So nak jadikan ceritanya, apabila Raja Gupta itu keluar daripada penjara, adakah dia mampu untuk mengumpul kekayaan dia seperti dulu? Sudah pasti Raja Gupta tidak mampu untuk mengumpul kekayaannya seperti dulu, macam mana sebelum dia masuk penjara sebab dia buat satu benda yang illegal tadi. Jadi kaya versus kekal kaya. Jesse Livermore,
seorang pedagang saham terkenal pada tahun 1929 adalah contoh kejayaan yang luar biasa dalam mengambil peluang dalam pasaran saham. Beliau dapat meraih 3 bilion dalam masa satu hari. Ini menunjukkan bahawa dengan pengetahuan, keberanian dan kebijaksanaan seseorang boleh mencapai kejayaan yang luar biasa dalam pelbagai bidang termasuk dalam pelaburan saham. Seterusnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kisah inspirasi tentang kejayaan Walt Disney yang diasaskan oleh Steamboat Willie. Pada mulanya, Disney menghadapi pelbagai cabaran termasuk kesusahan kewangan dan kos yang lain dalam pengeluaran filem-filem animasi. Namun, keadaan berubah apabila mereka menghasilkan filem Snow White yang memenangi hati ramai dan menghasilkan pendapatan yang besar, iaitu sebanyak 8 juta USD. Kejayaan ini membuktikan bahawa ketekunan, kreativiti dan keberanian untuk terus berusaha adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Seterusnya, kebebasan. Kekayaan yang tinggi bukanlah hanya tentang kekayaan material semata-mata, tetapi lebih kepada kebebasan dan keupayaan untuk menentukan arah hidup sendiri. Ketika seseorang dapat bangun setiap hari dan memiliki keyakinan bahawa mereka memiliki kuasa untuk mencapai apa sahaja yang mereka inginkan, itulah saat di mana mereka merasa paling kaya. Ini menekankan betapa pentingnya memiliki kawalan terhadap kehidupan dan kemampuan untuk mengerja matlamat dan impian tanpa sekatan. Bahagian yang seterusnya, kita pergi kepada kekayaan adalah apa yang tidak nampak. Fenomena di mana seringkali kita menilai kekayaan seorang berdasarkan barang-barang material atau menampilkan luaran yang dapat kita lihat dengan mata kasar. Ini kerana sebagai individu biasa, kita tidak mempunyai akses kepada maklumat sulit seperti akaun bank dia, penyata saham dan sebagainya. Oleh itu, kita cenderung untuk mengukur kejayaan kewangan seseorang hanya berdasarkan apa yang kita dapat lihat daripada mata kepala kita sendiri. Kita sering terperangkap dalam penilaian berdasarkan pengambilan luaran seperti kereta mewah, rumah besar atau pos-pos glamour yang ada dekat Instagram. Seseorang mungkin mempunyai barang-barang mewah tetapi sebenarnya mereka berhutang, mungkin kekurangan kestabilan kewangan. Oleh itu, penting untuk tidak terlalu terpedaya dengan penampilan luaran semata-mata. Kekayaan sejati tidak hanya dilihat pada mata kita, tapi dia ialah kestabilan kewangan, simpanan dan pelaburan yang bijak. Lebih penting lagi, kita harus memahami bahawa setiap orang mempunyai keadaan kewangan yang unik dan penampilan luaran tidak selalu mencerminkan keadaan sebenar seseorang tu. Simpan wang. Faktor kunci dalam membina kekayaan adalah kadar simpanan kita. Ini bermaksud kita perlu melihat pada jumlah wang yang kita simpan atau investkan berbanding dengan berapa banyak yang kita peroleh daripada pendapatan atau pelaburan tersebut. Ruang untuk kesilapan. Margin keselamatan dalam pengurusan kewangan yang merupakan konsep yang diperkenalkan oleh pelaburan terkenal Benjamin Graham. Margin keselamatan atau ruang ralat ni adalah perbezaan antara nilai sebenar aset atau pelaburan dengan nilai yang dijangka atau digunakan dalam kiraan. Ia adalah alat yang penting untuk mengurangkan risiko dalam pelaburan, terutamanya dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan. Konsep margin keselamatan adalah tentang mengambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa walaupun ramalan atau jangkaan tidak berjaya, keputusan kewangan masih selamat. Ini membolehkan seorang mengendalikan situasi yang tidak dijangka tanpa mengalami kerugian yang terlalu besar. Tiada apa yang percuma, nothing is free. So, setiap perkara termasuk kejayaan mempunyai nilai atau harga yang tertentu. Kunci kepada kebanyakan perkara berkaitan dengan wang adalah untuk mempertimbangkan nilai atau harga yang terlibat dan sama ada kita sanggup atau mampu membayarnya. Ini menunjukkan kepada pentingnya membuat pertimbangan kewangan yang bijak sebelum membuat keputusan termasuk dalam membelanjakan wang atau melabur dalam sesuatu yang memerlukan pelaburan. Kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan pembacaan saya tentang buku The Psychology of Money ni. So yang pertama, kita harus kenali diri sendiri. Yang kedua, kita harus mengambil masa, sabar dan membuat compounding. Dan yang terakhir, jangan tamak. 3 perkara yang saya simpulkan tadi
mungkin nampak simple, tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dia akan membawa impak yang besar dan positif kepada diri kita. Terdapat beberapa kritikan setelah saya membaca buku ini. Yang pertama, penulis boleh menambah gambar rajah di beberapa helaian dalam buku bagi mengelakkan pembaca mula bosan membacanya. Yang kedua, disebabkan buku ini merupakan terjemahan, so saya rasa lebih baik ada beberapa perkataan di dalam buku ini yang dikekalkan ayat asalnya kerana berlakunya sedikit ralat. Yang ketiga, buku ini tidak sesuai untuk pembacaan pembaca baru. Dan yang terakhir sekali, penulis boleh mengurangkan penggunaan bahasa-bahasa yang kompleks kerana susah untuk difahami oleh orang ramai. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.